Masih ingatkah anda yang lahir sekitar tahun 70-an dan 80-an di sekolah sewaktu kecil dulu, kita sering diberitahu guru geografi. Malaysia antara negara yang paling selamat di dunia berikutan kedudukan kita di geografinya. Tiada gempa bumi, tiada gunung berapi dan tiada ribut taufan yang dianggap antara bencana alam yang paling dahsyat impaknya. Hari ini, tahun 2023, tiba-tiba pakar geologi mendedahkan Malaysia tidak lagi selamat dan tidak terjamin daripada ancaman gempa bumi. Dikabarkan pula gempa boleh mencapai sehingga 7 skala Richter, sekaligus membikin rakyat gusar. Beberapa minggu lalu juga, Malaysia membahang sehingga berlaku beberapa kes strok haba yang menyebabkan kematian. Tidak terhad di Malaysia sahaja, sebenarnya seluruh dunia berdepan dengan perubahan drastik cuaca sehingga mengakibatkan nyawa jutaan manusia terancam. The Global Disaster Alert and Coordination System atau GDEX telah mengenal pasti 22 bencana alam terbesar yang berlaku hanya dalam tempoh 2 bulan pertama tahun 2023. Lihat sahaja impak gempa bumi di Turki dan Syria, banjir dan ribut di Brazil, Amerika Syarikat dan New Zealand. Jadi timbul persoalan, apakah penjelahan saintifik yang dapat merungkai pendedahan ini? Mungkinkah dunia sudah tiba di gelanggang kemuncaknya? Klimaks bencana alam, adakah kita bersedia? Bersama saya Nani Roslan, analisis kini bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nani Roslan, buat julung kalinya mengemudi rancangan analisis. Dan pada hari ini, kita ingin membincangkan tentang kebersediaan kita dalam menghadapi apa yang dipanggil klimaks bencana alam. Dan hari ini kita akan mendapat intipati ataupun dapatan daripada dua perspektif yang berbeza. Perspektif yang pertama, kita akan mengetahui daripada seorang yang ahli dalam bidang geologi. Bersama kita adalah Dr. Muhammad Hatta Rosli, pensyarah kanan Jabatan Geologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Assalamualaikum Dr. Hatta. Waalaikumsalam. Saya difahamkan Dr. Hatta juga antara salah satu penyumbang yang sering membetulkan salah tafsir warganet juga ya? Ada jugalah. Tapi tidak banyaklah. Okey, tapi terima kasihlah kerana bersama dengan analisis pada hari ini. Dan di samping itu juga kita juga ingin melihat daripada kacamata seorang aktivis alam sekitar. Saya kira jika kita sebut berkenaan dengan Antartika, perjalanan penjelajahan ke Antartika, ke Kutub Selatan dan sebagainya, pastinya figura ini akan anda kenali, iaitu Dr. Sharifah Mazlina Said Abdul Kadir. Assalamualaikum Dr. Sharifah. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya. Kami sangat berbesar hati untuk ada doktor di sini, dan doktor pun memang sekarang sedang giat ya di media sosial. Betul. Menceritakan berkenaan dengan kiamat iklim. Itu nanti kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, dan dengan itu apa kata kita, sebelum kita memulakan analisis, sama-sama kita saksikan laporan yang disediakan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dipersilakan. Memetik laporan akhbar tempatan sejak 8 April lalu, Ketua Penyelidik Kumpulan Penyelidikan Kejuruteraan Sismologi dan Gempa Bumi Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Azlan Adnan, memberi amaran Malaysia bakal dilanda gempa besar sehingga 7 magnitud susulan siri gempa bumi yang berlaku baru-baru ini, dan rantau Asia Tenggara yang lain turut berisiko mengalami gempa skala besar, malah lebih daripada yang berlaku di Turki, Syria pada 6 Februari lalu. Sekiranya ia berlaku, Malaysia berdepan kebarangkalian tsunami impak daripada aktiviti gempa. Dalam pada itu, perubahan cuaca secara mendadak di seluruh dunia memberi kesan kepada Malaysia mengakibatkan suhu semakin membahang. Menurut akhbar tempatan, satu kajian baharu mendedahkan kadar pencairan ais di Antartika didapati menimbulkan kebimbangan baharu penyelidik berhubung peningkatan paras laut. Data yang dikeluarkan dalam jurnal Nature mengesahkan kepingan ais besar yang meliputi Eurasia antara 15,000 dan 19,000 tahun lalu didapati bergerak pada kadar 609.6 meter sehari, iaitu 20 kali lebih cepat daripada mana-mana kadar yang diukur dari satelit sejak 50 tahun yang lalu. Situasi itu ditambah buruk apabila Agensi Bangsa
Antarabangsa Bersatu UN, Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC meletakkan dunia tahun 2022 berada pada tahap bahaya atau code red. Sebuah NGO yang berpangkalan di New York, International Rescue Committee IRC, menjangkakan krisis iklim yang berlaku akan meningkatkan krisis kemanusiaan global di samping krisis ekonomi dan peperangan. Itu dia bingkisan berkenaan dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan bencana alam dan juga gempa bumi. Jadi saya tertarik untuk bertanyakan soalan ini kepada Dr. Hatta. Baik, seperti mana kita tahu Malaysia kan berada jauh dari lingkaran api Pasifik. Namun ada pendapat pakar bahawa negara memang tidak terlepaslah daripada risiko gempa kerana plat bumi sentiasa bergeser. Jadi adakah Dr. Hatta bersetuju dengan pendapat tersebut, Doktor? Okey, before saya menjawab soalan itu, perlulah saya ingin menerangkan bahawa macam mana bergeseran itu berlaku. Sebab soalan itu ada berkaitan dengan bergeseran antara dua plate. So, okey, kita di dunia kita, di bumi kita ini, kita ada di lapisan kerak bumi di lapisan luar, dia terbentuk daripada beberapa jenis, kita panggil dia plate. Okay, so kita ada Pacific Plate, and then we have and kita ada Eurasian Plate, Indo-Australian Plate, apa semua. So this all plate is they move toward each other, kan? So dia ada collision, dan dia ada subduction, dan dia ada apa panggil extensional. So pelbagai geologi yang berlaku lah di kawasan yang tersebut. Okey, yang saya ingin highlightkan kat sini, dan banyaklah yang orang semua nak tanyalah, kan. So dia berkaitan dengan lingkaran api Pasifik. Right. So lingkaran api Pasifik ni, jika kita lihat di gambar rajah, dia ditanda, zon lingkaran api Pasifik tu ditandakan dengan warna kuning cair, kan. Daripada kalau kita lihat di belah timur Australia itu ada New Zealand di situ, dan dia terus pergi ke Filipina, and then ke Sumatera, dia naik sampailah ke Japan dan pusing sampai ke North America. Okay, so kalau kita lihat di situ juga terdapat banyak gunung berapi yang aktif, kan. Kita lihat di warna yang segitiga yang warna hitam tu, terdapat banyak yang warna aktif, gunung berapi aktif. So untuk kategori Sumatera ini pula, dia adalah pelanggaran antara plate Indo-Australia Plate dan juga Eurasian Plate, di mana Indonesia, which is Sumatera, Sunda, tergolong ataupun termasuk dalam Eurasian Plate ni. So jika dilihat diagram itu, dia adalah cross section, which is cross section ni macam kita beli the whole cake, kita potong, itu dia punya kerata rentas, kita panggil dalam Melayu dia. So kalau kita lihat di situ, Indo-Australian Plate, dia telah subduction, dia berlanggar antara dua, dan salah satu dia akan menurun, kan. Kita panggil dia proses subduction. So Oceanic Plates of Indo-Australian Plate tu, dia apabila dia turun ke bawah Australian Plate tu, dia akan bergeser. Itulah kita panggil tadi bergeser tadi. So kalau kita lihat di situ ada bintang-bintang yang warna merah. Okey, so itu adalah berlakunya seismic activity hasil daripada geseran tersebut. So kita boleh lihat di belah kiri tu, kita di bawah laut tu kita ada shallow punya shallow seismic activity, dan kita yang belah kanan bawah sikit tu, itu adalah deep sikit yang dalam, dan kita tak lupa juga yang belah atas tu di mana ada aktiviti gunung berapi, which is a very common lah dekat dalam lingkaran api Pasifik. Sumatera pun termasuklah di sebahagiannya. Okey, so oleh itu, kalau ada gunung berapi pun, so dia pun ada gempa juga. Okey. So untuk menjawab soalan tadi, ya, saya perlu bersetujulah, benda tu memang risk tu memang ada, risiko memang ada lah. Sebab nak kata jauh tu taklah, kita agak jauh lah. Sebab kita gempa yang kita terima tu, gempa bumi, dia tak macam dekat Sumatera, macam kat Aceh ke apa semua. Diorang memang, kita panggil dia magnitude, moment magnitude, ataupun nama lain yang common, Richter scale, mereka tinggi. Bila Richter scale tinggi ni, dia membawa kemusnahan lah terhadap infrastruktur, bangunan, apa semua. Tapi di Malaysia pula,
Dia semua berskala kecil saja. Mungkin saya rasa bawah daripada 5 kebanyakannya. Di sebelah Sabah mungkin kita ada 6.2 tapi tidak kerap. Okay? Untuk mencapai 7 tu Untuk mencapai 7 tu saya rasa belum lagi lah ada data. So saya tak boleh nak bagi tahulah untuk mencapai 7 sebab kita macam mana prediction is memang ada buat model prediction apa semua tapi we have to use actual data. Kan. So kalau data selama sebelum ni kalau tengok daripada gambar ajar tu okey, kalau macam Sabah tu dia punya bulat-bulat tu is mewakili apa keamatan ataupun ialah keamatan gunung gempa tu kan ataupun seismik. So kalau dia ada skala kat belah atas kiri tu. So dia tak adalah besar sangat kan. Tapi kalau kita tengok yang Bidang Suria Malaysia lagi kecil dia punya kebesaran bulat tu. So lagi kecil bulat tu lagi kecil lah Richter scale. So Semenanjung ni actually still safe bagi saya. Dia tak adalah kita boleh tiba-tiba capai 9 Richter scale ke. Okeylah 9 tinggi sangat. 7. Belum lagi. Kita hanya kalau tengok kecil dia 4 ke bawah apa semua which is mungkin tremor tu ada kita akan rasa gempa tapi dia tidak membawa kepada kerosakan struktur bangunan. Baik. Saya tertarik dengan gambar rajah yang menunjukkan lokasi-lokasi itu. Mungkinkah ada terdapat lokasi tertentu di Malaysia yang berisiko untuk berlaku gegaran itulah rasa itu mungkin lokasi yang paling hampir dengan apa yang doktor sebutkan tadi? Okey. Okey, kalau kita lihat di peta tadi tu ataupun saya boleh sebutlah di Semenanjung Malaysia tempat yang biasa ada gegaran tu is dekat Temenggor, dekat Kenyir, Bukit Tinggi. Okey. So kalau yang Sabah tadi is Ranau, Lahad Datu, Kudat lah. Okey. So saya nak ceritakan tentang Semenanjung dulu. Okey, kalau kita lihat Temenggor dengan Kenyir ni dia berdekatan dengan kita panggil dia empangan. Kita ada empangan Kenyir, betul, kita ada empangan Temenggor. Bila ada empangan penuh dengan air apa semua, dia akan create, kita panggil dia fluid pressure kat dalam tu. So bila pressure tu tinggi, so dia akan release dekat di sebelah-sebelah empangan tu. So actually dia akan create seismic wave juga, which is not related to the tektonik lah di Kanal Pasifik. Ataupun lingkaran dan sebagainya. Yes, tapi berbeza sikit yang Bukit Tinggi sebab dia reactivation fault sikit. Yang tu dia tak ada gempangan kat situ. Jadi gegaran yang kita rasa baru-baru ini di Kuala Lumpur tempoh hari ada yang beberapa bangunan terpaksa dievakuasi dan sebagainya, itu juga adalah hasil daripada gegaran yang tu saya rasa gegaran itu yang datang dari Sumatera tu kot yang 25 April masa tu kan. Ya, betul. So mungkin datang gegaran pada situ. So kita dapat dia punya mungkin main shock lah, shock wave yang terhasil daripada tu. Tapi okey, dia ada evakuasi betul, langkah-langkah tu dibuatlah. So bagus. Tapi saya rasa struktur bangunan tu still dalam keadaan baiklah untuk dinami. Kalau tak, saya rasa pihak yang berwajib takkan bagi juga masuk bangunan tu. Jadi dalam erti kata lain itu diibaratkan, kalau untuk senang penonton nak fahamkan, diibaratkan kita ni ibarat duduk di atas pinggan-pinggan. Jadi jika gegaran yang berlaku di sana, dia bergegar dan kita terasalah gegarannya begitu. Ya, betul. Kalau nak dikatakan Malaysia sendiri bergegar sehingga apa yang dikatakan 7 skala Richter itu, dia untuk sekarang ikut data ini is very unlikely lah. Risiko ada tapi sangat rendah. Kita ni mesti ada kebarangkalian, tapi rendah. Cuma pinggan tadi tu betul tapi kita kena add sikit. Pinggan tu dia bukan semuanya medium dia sama. Bahan pinggan tu ada yang lembut, ada yang batu kan berlainan jenis. So berlainan dia punya seismik tu pun apabila seismik travel ke batu tu dia lain dia punya karakteristik dia. Ada yang dia absorb. Mungkin ada penonton yang menarik nafas lega sedikit macam apa yang disebut tadi 7 skala Richter dan sebagainya. Tetapi jangan menarik nafas lega dulu, kita nak tanya Dr. Sharifah sebab Dr. Sharifah sering coin satu terma kiamat iklim. Mungkin Dr. Sharifah boleh kongsikan apa itu kiamat iklim dan juga mungkin ada research atau kajian yang mahu disampaikan. Silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum semua. Kiamat iklim ni sebenarnya saya istilahkan sebenarnya dia berkaitan dengan bencana alam. Okey, mungkin Dr. Hatta tadi dia bercakap dari aspek gempa bumi sahaja. Sedangkan kalau kita katakan bencana alam ni dia merangkumi macam-macam lagi.
So sebagai seorang aktivis climate change, saya fokus kepada semua. Saya ambil kira semua untuk berikan kesedaran kepada masyarakat. So kalau kita tengok, kalau saya guna istilah yang lama, saya guna istilah pemanasan global. Kebanyakan rakyat akan cakap alah klise, dah dengar dah 17 tahun dulu kat sekolah dah biasa dengar. So tak ada orang kata tindak balas yang kesedaran tu tak berapa kuat. Ya, jadi masing-masing kata dah biasa dengar. Bila kita cakap tentang bila cakap climate change, orang kata balik-balik dia akan relate kepada 3R. Reduce, recycle, reuse. Itu je lah yang mereka faham kebanyakannya. Tak berapa mengambil serius lah walaupun dah belajar di sekolah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebagai seorang penggemar kutub dan juga seorang aktivis climate change, datangnya idea untuk menggunakan istilah kiamat iklim ni ialah apabila saya balik dari Antartika baru-baru ini bersama misi Robert Swan, Climate Force 2041. Climate change ialah pemanasan global lah yang berlaku keadaan masalah pemanasan global dan bencana-bencana yang berlaku. Tetapi climate force ialah gerak gempur yang kita nak buat untuk memperlambatkan, mengatasi kalau boleh, melambatkan bencana-bencana lain yang ada ni. Khususnya mula-mula kami fokus di Antartika saja. Jadi bila saya pergi naik kapal bersama beliau sampai ke pesisiran pantai Antartika baru ini, kami menyaksikan sendiri bagaimana pemanasan global ini telah mencairkan Antartika dengan sangat-sangat agresif. Dan kebetulan sejak tahun 2022 sampai sekarang, kalau lihat dalam banyak laporan-laporan di media menyatakan bongkar-bongkar ais Antartika mencair dengan sangat-sangat agresif. Seperti ada yang baru ni sebesar Paris sebelum saya balik. Kemudian yang terbaru sebesar London, bongkar ais itu. So dia punya ice wall dia pun runtuh. Dan untuk pengetahuan semua, Antartika ini besarnya ialah 2 kali saiz Australia. Tebal air batunya, tebal ke bawah 2.3. Masa saya pergi kali pertama ke Antartika mengembara dulu 2003-2004, tebalnya ialah 2.3 km ke bawah. Tetapi yang terbaru saya pergi 2022 bersama Robert Swan, tebal air batu itu sudah menipis, sudah jadi 1.9 km saja. Banyak tu. Berarti 0.4 km sudah mencair. Susulan daripada itu, kebetulan saya memang daripada 2002 sampai sekarang ni banyak juga aktiviti yang saya terlibat dengan beberapa saintis antarabangsa juga. Contohnya, semasa Hari Geografi Sedunia, saya telah dijemput untuk berinteraksi dengan 3 orang saintis daripada Rusia yang base dia ada di Antartika dan juga di kawasan Arctic region, Arctic Circle. So agak menarik perhatian saya. Mereka mengakui Antartika ni memang sudah mencair agak agresif dan ini sangat membimbangkan kerana pemanasan global. Jadi mula-mula fokus saya adalah apa akan berlaku dengan tim Robert Swan dengan Climate Force ni, apa akan berlaku kalau Antartika ni mencair. Dan what trigger my interest untuk cakap, saya kena sedarkan masyarakat, kena create interest, iaitu saintis ni kata sekiranya Antartika ini mencair pada yang sangat agresif, ambil 30% kata gunung berapi Antartika meletus katakan, 2050 hingga 100 akan berlaku tsunami yang sangat tinggi. Baik, Doktor, kita mungkin nak bercakap tentang unjuran apa yang akan berlaku di masa hadapan ini. Selepas kita akan berehat sebentar dan kembali sebentar lagi kita akan bercakap lebih lagi berkenaan unjuran apa yang akan berlaku pada bumi kita ini sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami di analisis. Kita ingin bercerita berkenaan dengan kebersediaan kita. Kita juga akan membicarakan berkenaan dengan apa yang dipanggil dengan gerakan preppers atau doomsday preppers. Tapi itu kita akan bincang di akhir rancangan ini. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana kerana itu antara salah satu topik yang saya kira sangat menarik untuk kita kupaskan. Tapi sebelum itu, kita nak bersama-sama dengan Dr. Hatta, kita nak tanya Dr. Hatta. Kalau tadi Dr. Hatta ada menyatakan kemungkinanlah untuk kita berhadapan dengan gempa bumi sehingga 7 skala Richter. Mungkin sebelum tu kita nak tahu apakah gambaran tu sehingga ke 7 skala Richter tu, Dr. Hatta? Gambaran gempa sekuat itu. Saya rasa kalau 7 atas 6 tu, 7, 8 tu, itu dah bawa kemusnahan lah kepada struktur bangunan. Kan? So masa tu kemungkinan struktur bangunan yang sedia ada maybe tidak sesuai lah kan, untuk menahan sampai ke 7 Richter scale.
So kalau kita berlaku benda-benda macam tu, mungkin kita perlu untuk tukarlah semua struktur bangunan kepada yang lebih sesuai tahan gempa kan. Tapi saya tak pasti sebab itu bukan dalam bidang saya, itu lebih kepada kejuruteraan. Betul. Tapi yang saya faham macam KLCC, bangunan macam tu memang dia tahan gempa lah, tapi saya tak pasti sehingga tahap sebab dia boleh berayun. Tetapi sebenarnya gambaran 7 skala Richter itu seperti mana mungkin yang kita dapat lihat sekarang lah ya. Doktor, sekuat itulah. Betul. Okey, jadi mungkin ada tak sebarang tanda-tanda awal atau amaran sebelum berlakunya gempa bumi di sesebuah tempat itu, Doktor? Okey, kalau untuk gempa, kita memang tiada tanda awal sebenarnya. Tiada. Kita memang prediction, kita predict bila gempa tu memang tiada teknik lagi yang sesuai untuk predict. Kalau paling cepat pun beberapa second saja. Sebelum datang baru kita boleh predict dalam masa within second, which is tak sempat sebenarnya. So shock wave tu kita akan terimalah, dia punya main shock semua tu. Tapi tsunami. Okey, kalau katakan gempa bumi tu berlaku di bawah lautan contohnya kan, di bawah lautan dia mungkin boleh create enough energy to form the tsunami. Kan? So contoh tsunami. Okey, untuk tsunami ya kita boleh membagi amaran awal sebelum sampai ke pesisir pantai kita, sebab kita ada dia punya kita panggil ada alat lah untuk mengukur tsunami tu. Di Malaysia saya rasa kita panggil mungkin Jabatan Mineralogi di bawah selian Jabatan Mineralogi, Jabatan Meteorologi negara, maaf. Dia panggil dia sistem tolok air pasang. Air pasang surut. So dia akan tengok dia punya ombak tu kalau makin meningkat ke apa semua, dia akan warning lah. Dia akan start buat analisis macam mana jika dia boleh jadi tsunami ke tak. Dan juga dia ada alatan lain seperti visual. Dia ada macam kamera ke apa ke untuk tengok jarak tsunami tu. So baru mungkin dia akan buat keputusan lah, sama ada mungkin dengan kerajaan sekali dia akan buat keputusan bahawa okey, kawasan ni kita kena evacuate penduduk. Jika tsunami tu mungkin tak cukup besar ke, mungkin tiada lah kot. So ya, itu tanda awal untuk tsunami. Tapi kalau untuk gempa bumi memang tak ada. Memang tak ada. Jadi bagaimana agaknya usaha kalau pihak berwajib, khususnya agensi kerajaan kan, untuk memantau aktiviti seismik yang dikatakan berisiko untuk menjadi ancaman tu, Doktor? Okey, aktiviti seismik ni bila datang je wave. Okey, untuk kita dapat detect wave tu, untuk kita dapat tahu mencerap lah ataupun kita nak measure di magnitude scale, dia mesti dia datang, dia macam mana, dia kena seismik tu mesti dia travel and then sampai kat kita dulu, and then kita akan dapat detect lah dengan menggunakan seismometer, dan bila seismometer tu dia akan menghantar isyarat tu dalam bentuk data kepada seismograf kan, ataupun seismogram. So seismogram tu dia akan macam kalau biasa kita tengok, dia macam okey kalau kita ada buat ECG macam kalau kita pergi hospital ECG kan, macam tu, tapi ini lagi rapat. Dia lagi rapat apa semua, so dia ada, kita boleh tahu berapa time travel dia, and then maybe ada aftershock ke apa ke, kita memang boleh nampak benda tu. So mungkin untuk yang first shock tu, main shock mungkin tak boleh, tapi aftershock tu saya fikir mungkin kita boleh predict lah bila dia nak sampai apa semua. Tapi it's just prediction, bukan tepat lah. Betul. Okey, jadi Dr. Syafiq, tadi sebelum kita berhenti berehat tadi, menariklah sememangnya dapatan yang Dr. kongsikan daripada Dr. Robert Swan tadi yang meramalkan kiamat iklim dan sebagainya. Mungkin Dr. boleh jelaskan lagi, kerana ialah pernah tular di media sosial yang mendakwa beberapa kawasan akan tenggelam menjelang tahun 20-30 tahun. Jadi apa dapatan Doktor? Okey, kalau tengok daripada apa yang diceritakan banyak dalam media sekarang ni, pencairan Antartika yang berlaku, saya rasa ia satu yang logik dan sebenarnya kita boleh bersedia. Sebab tu saya mengambil inisiatif sebagai aktivis juga, selain pada pengembara, untuk memberikan sedaran kepada masyarakat. Saya rasa tiba masanya Malaysia untuk buka minda rakyat untuk bersedia menerima berita-berita tentang bencana-bencana alam ni. Sebab kita memang ada orang akan bercanggah kata, kalau kita cakap sekarang orang akan create panik. Mana lebih baik belajar, mengetahui dari sekarang, indoctrinate minda yang kita kena bersedia untuk anak cucu, untuk diri sendiri dan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Bukan saja gempa bumi, malah kita cakap dari segi banjir yang sangat teruk, kita ada tsunami, kita ada El Nino, kita ada macam-macam hujan yang sangat lebat dan dahsyat.
So semua ini adalah kesan pemanasan global yang sangat-sangat agresif sekarang ni. Jadi sebab tu saya mengambil inisiatif untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Bila saya gunakan istilah #kiamat iklim, secara tak langsung dia membuka minda. Memanglah kata FYP viral dan sebagainya, tapi saya memberi education kepada rakyat untuk bersiap sedia. Dia macam ni lah, macam saya mencadangkan mereka membuat emergency bag. Dia sebenarnya tak ada apa pun. Is that you prepare, you buat persiapan macam kita beli insurans. You beli insurans, kenapa you beli insurans? You takut accident kan? So kalau kita cakap accident memang minda kita akan takut, tapi kita tetap beli insurans. It's the same thing yang you buat ni, keluarkan sedikit modal, buat persiapan. Sebabnya saya juga adalah chairman NGO yang banyak membantu masa-masa banjir dan sebagainya. Bila kami turun ke padang, kita tengok contoh ambil Seri Muda. Apa yang berlaku? Ramai yang tak bersedia. Bila banjir datang dengan shock macam tu, zuk terus naik air. Ramai yang keluar selai sepinggang. Ramai yang tak bersiap sedia langsung dengan emergency bag masing-masing. So bila terkandas, bantuan lambat sampai. Mereka terpaksa duduk atas bumbung 2-3 hari, kelaparan, kekeringan, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi saya rasa it's about time. Memang kita bukan kita nak menakut-nakutkan, macam Dr. Hatta kata okey mungkin tak akan jadi begitu kuat, tetapi kena buat persiapan. Pada saya rakyat kena tahu, kita tak nak didudurkan don't worry, everything's going to be okay. Everything going to be okay. But you have to know. You kena ambil tahu. Jadi saya rasa para ilmuwan, saintis dan sebagainya, pandangan saya lah, bagusnya kalau boleh bercakap dalam bahasa rakyat, bahasa mudah untuk difahami oleh semua orang, keadaannya macam mana. Jadi diorang faham, diorang tak panik. Kita ambil contoh yang terbaik adalah negeri Japan lah, negara Japan. Mereka memang earthquake tu takkan berlaku, belum ada, tapi mereka dah ajar daripada sekolah rendah, daripada tadika, how to do, what to do bila berlaku gegaran. Masuk bawah meja, buat persiapan apa dia, dan mereka dah bersedia dengan the kit, the emergency bag dan sebagainya. Dari dulu lagi, walaupun sebelum berlakunya gempa bumi tempat mereka, earthquake. Jadi kita pun kena buat, sebab nak tak nak zaman akan datang ni kita akan ada banyak bencana, percaya atau tidak akan berlaku lah. Sebabnya kita tahu ozon dah bocor, pemanasan akan berlaku. Bila panas tu, especially kita ambil sekarang ni, glasier mencair, kutub utara mencair dengan sangat agresif, Antartika sudah 30% sekarang ni mencair. Semua ini menyumbang kepada kenaikan paras air laut, banjir, banyak bandar-bandar kecil akan tenggelam. These are all yang akan jadi lebih teruk dan lebih teruk. So kena ada kesedaran lah. Baik. Semoga semua dah semakin cakna dengan apa yang mungkin kita dapat hadapi dengan orang kata kiamat iklim itu tadi. Dan selepas kita berehat, kita akan sama-sama merungkaikan bagaimana kita mahu bersedia untuk menghadapi klimaks bencana alam ini selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam analisis, kita sedang bercakap berkenaan kebersediaan kita untuk menghadapi klimaks bencana alam. Jadi Dr. Hatta, kita nak tahulah bercerita mengenai sedia tak sedia ni. Macam mana kita sebagai negara kita ini, tahap kebersediaan kita untuk menghadapi bencana-bencana alam seperti tsunami dan sebagainya. Macam mana Doktor? Okey, baik. Kita kupas satu-satulah. Okay. Kalau untuk tsunami, macam mana? Okay, first kita perlu pastikanlah bahawa tsunami itu berlaku. Okay, kalau kita dah dapat ambaran tsunami berkerajaan, so kita kena ikutlah langkah-langkah keselamatan yang telah diberitahulah oleh pihak berwajib kepada orang ramai. Okey, so tapi apa yang saya nak ingatkan is kalau kita katakanlah tsunami, so kita perlu pergi ke tempat tinggi. Kalau kita boleh pergi lagi jauh daripada pesisir pantai, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak sempat, we have to find any topografi yang higher lah. Jangan pergi ke kawasan bandar, sebab orang ingatkan bandar ni safe kan. Tapi tak, sebenarnya kita kena pergi kawasan bukit ke yang lebih tinggi. Sebab kalau for example like in Aceh kan, Aceh dia punya wave gempa dia punya tsunami is from 15 until 30 meters, and then dia punya max sampai 51 meters, dia punya max dia, which is very high, 30 meter. Kita ni pun berapa bangunan, berapa tingkat? Kalau tingkat human ni, kita ni kalau kita letaklah kita 2 meter, darablah dengan 15 tinggian tu. So
which is memang habislah kalau bandar-bandar yang dekat pesisir pantai. Itu yang apa yang berlaku di Aceh sampai melibatkan kematian sehingga 200,000 orang. Sebab mereka semua berpusu-pusu pergi ke bandar Aceh tu. Okey. Dan tapi hanya sedikit saja sebab dia tak boleh nak masuk bandar, jam, dia pergi ke airport which is a higher land. So di airport yang selamat. Di Aceh memang semua habis. Ada yang kita tahu 3 masjid saja yang berdiri. Betul? Tapi memang masjid tu memang dia berdiri, tapi dia ada jugalah kerosakan, tapi yang lain semua habis. Baik. Sehingga kapal yang besar, sangat besar, boleh pergi ke tengah bandar. Betul. Sampai sekarang ada. So apa yang kita dapat pelajari daripada pelajari contohnya kalau di kawasan pesisir pantai, mungkin kita pantai barat maybe tak sangat, tapi kalau pantai timur mungkin kita akan jadi lagi seperti 2004 yang seperti di Penang, kan ada beberapa orang yang meninggal kan dalam 20 something saya rasa. So masa tu saya tak pasti, mungkin amaran tu kita tak aware lagi lah masa tu kan, sebab kita tak pernah berlaku tsunami yang sehebat tu. Cumanya kali ni saya rasa pihak berwajib memang lebih bersedia lah. Dia dah install banyak dah alat-alat yang boleh mengukur tsunami ni kan. Sebelum dia sampai kita boleh bagi dulu, kita boleh bagi amaran kat orang ramai suruh jauhi kawasan pantai. Jadi kalau sebab selaku aktivis alam sekitar, Dr. Sharifah, mungkin apakah penambahbaikan yang Dr. lihat yang boleh dilakukan? Kita pergi ke peringkat kerajaan dahululah, agensi kerajaan yang boleh kita lakukan untuk menangani ataupun menghadapi bencana-bencana sebegini, Doktor. Okey, kalau kita cakap dari segi masalah banjir, sekarang ni terlalu banyak sangat banjir lah. So saya kata yang pertama sekali, saya harap kerajaan dapat menggunakan satu sistem alert yang boleh bagi kat semua orang. Saya pernah mengalami gempa bumi juga di Jepun. So tengah tengok TV, tiba-tiba rasa gegaran dan semua off, dekat phone, dekat TV, terus keluar alert is earthquake. So alangkah bagusnya kalau ada sistem tu, mungkin SKMM boleh terus buat siar raya bagi tahu kepada semua orang mana-mana kawasan ada apa-apa bencana, bukan gempa saja sebenarnya. Kalau dapat sebarang bencana yang dapat didetek, maklumkan supaya rakyat boleh bersedia lah. Okay, itu yang pertama lah, dan mungkin boleh keluarkan sedikit panduan ringkas what to do masa tu, lari ke mana, kawasan mana selamat. Kena bagi a bit panduan, memudahkan orang. Sebab kalau tidak, macam tadi kata masa di Aceh tu, orang tak tahu mana nak lari. Siapa yang belajar, dia akan pergi ke peta topo yang tinggi. Siapa yang tak tahu, dia rasa mana sempat dia lari, dia ingat oh ni selamat, dia lari. Tapi sebenarnya itu tak selamat. Lagi tempat air bertakung dan lagi susah, lagi rendah. Mungkin kawasan itu lebih rendah. Itu sangat-sangat bahaya. Okey. Dan saya rasa setiap bencana itu lain-lain. Kalau macam gempa bumi, kita tak digalakkan pergi ke tempat yang tinggi sebab mungkin akan jadi tanah runtuh. Tapi kalau tsunami dan banjir, kita disuruh pergi tempat tinggi. So ini yang saya kata tadi, sangat bagusnya sekiranya boleh dibuat indoktrinasi kepada minda rakyat dengan memberikan ilmu from time to time. Keluar dekat TV, bagi mereka tahu kalau bencana ini panduan dia, kalau bencana ini panduan. Jadi lama-lama rakyat akan rasa macam okay, I have this knowledge. So dia akan mengurangkan tekanan, dia akan mengurangkan stres dan juga panic attack. So sangat penting. Macam kita tengok contoh masa kena bagi vaksin dulu mula-mula orang semua takut tentang COVID, tetapi bila banyak sangat diberikan pengetahuan tentang kenapa perlu ada dan sebagainya, kena ambil, lama-lama semua orang pergi. Tanpa tak kisahlah cerita ada bantahan dan sebagainya, tapi at the end juga majority akan pergi. So saya rasa sebagai seorang aktivis dan juga penggemar, saya rasa sangat penting untuk diberikan ilmu ini lebih awal. Dan daripada sekolah pun saya rasa, macam sekarang contohnya, sekiranya mereka tak boleh keluar ke sekolah, tak boleh main panas, sebab sekarang ni kita nak kena El Nino very soon. Heat harbor sangat-sangat dahsyat. Okey, buat enforcement that mereka kena pakai skin protection, SPF 50 sekarang ni. Okay, at least lah kan. Okay, kita tengok faktor yang macam mana lah. Kalau banyak terdedah, kena pakai. All the do's and the don'ts untuk setiap bencana itu diberikan panduan, diberikan pengetahuan. Banyakkan iklan-iklan yang berbentuk begini, bentuk ilmu untuk kesedaran tentang bahana pemanasan global, bahana banjir, bahana tsunami. Dia kita katakan bahana alam sekitar. So kalau dapat buat ini sangat-sangat bagus, dan saya rasa rakyat akan sangat-sangat appreciate. Dalam masa yang sama, tentang isu-isu yang masih ada seperti galakkan, of course kita kata jangan potong pokok, kita suruh buat food composting, kita suruh bersihkan longkang-longkang yang banyak tersumbat, sungai-sungai besarkan. Dan untuk pembangunan akan datang, saya rasa kena buat enforcement. Longkang itu sistem peparitan tu dah kena berganda besar, dah tak boleh ikut sistem lama, dah tak boleh pakai kepok yang lama tu, dah tak boleh menampung.
Dan kita kena ingat limpahan air yang sangat tinggi sekarang di paras laut dan menyebabkan limpahan air itu naik ke atas juga ke dataran. So ini semua kita ambil kira tentang isu semasa dan harus diperbaiki dari segi peraturan, regulation untuk pembangunan, dan kalau boleh masa mana-mana pembangunan perumahan yang baru, tolonglah jangan potong pokok. Kena ambil seperti negara maju yang lain yang pertahankan pokok itu. Divertlah jalan tapi biarkan pokok itu masih hidup. Jangan suka-suka hati kita potong. Sebab potong sehari nak tumbuh balik 30 tahun. Bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Dan kita mengganggu gugat sistem bumi yang memerlukan oksigen dan absorb karbon. Kita kena buat banyak carbon footprint. Sekarang ni sangat-sangat teruk dah. Dan lagi kita panas. Dia macam saya selalu cakap dalam kami iklim, saya punya TikTok live saya selalu kata, benda ini tidak akan berhenti dan dia akan ongoing. It's like macam domino effect. Contoh, bumi kita makin panas. Ozon dah bocor. Okay? Ozon menipis dan bocor. UV dah masuk ke bumi. Kita jadi panas. Everything mencair. Bila kita panas, apa orang pakai? Aircon. Bila aircon keluar, lagilah banyak. Keluar CFC. So begitulah seterusnya dan makin panas makin ramai. Dan akan datang aircon itu bukan lagi satu luxury tetapi is a must to have. Betul. Even Memang orang macam B40 dah kena pun, pakai. Semua nak pakai. Betul. Dia akan sentiasa merosakkan lagi alam. Baik. So terlalu besar untuk dicerita dalam masa yang sesingkat ini. Dan tapi apa pun kita akan berehat dan kembali selepas ini yang ditunggu-tunggu. Kita nak lihat sendiri apa agaknya yang perlu diada bagi anda yang ingin bersama mengikut gerakan Preppers untuk menghadapi bencana alam. Sebentar lagi dalam analisis. Jangan ke mana-mana. Baik, untuk segmen terakhir analisis hari ini, kita masih lagi berbincang berkenaan dengan kebersediaan kita untuk menghadapi klimaks bencana alam. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana aktivis alam sekitar kita, Dr. Sharifah Mazlina, menyampaikan awareness-nya ataupun kesedaran kepada umum berkenaan dengan apa yang perlu kita sebagai rakyat untuk bersedia menghadapi bencana-bencana yang mungkin akan bakal melanda negara kita. Jadi mungkin Dr. Sharifah boleh kongsikan macam-macam benda di atas meja itu tu. Baik, terima kasih. So kena ambil pantas sikit. Sebenarnya dalam saya dah sediakan kit yang patut ada untuk pastikan rakyat bersedia. Ini dipanggil emergency kit. First, perlu ada waterproof bag. Sebab apa? Dia boleh digunakan untuk semua. Banjir dan sebagainya, dan dia boleh jadi pelampung juga. So barang ni kena diletak. Dan setiap bag kalau boleh sebenarnya digalakkan sangat setiap family ada seorang satu bag. Sebab kita tahu keperluan anak lain, keperluan mak lain, keperluan orang tua lain dan sebagainya. Dan saya kumpulkan kepada 6 jenis kit. Pertama, kit kebersihan yang perlu ada semua keperluan, termasuk sanitizer, termasuk face mask, termasuk toilet tisu, semua dah ada dekat dalam ni. Saya kena pantas sebab masa tak banyak. Yang kedua, perlu ada kit keselamatan. Ini sangat-sangat penting sebab dalam ini sudah ada segala keperluan untuk keselamatan seperti Swiss Army, lampu, torchlight, power bank, wire, kabel, whistle. Whistle pun sangat-sangat penting sebab bila kita panik, suara kita tak keluar. Dan kalau kita tengok banyak bencana, bila orang ketuk-ketuk nak dengar suara, tak boleh. Kita whistle itu membantu. Torchlight, kita perlu emergency blanket, kita perlu poncho dan sebagainya. Ini yang paling senang, yang paling handy. Tak perlu mahal tapi benda sangat benefit. Kit makanan segera, bukan makanan segera, makanan dan minuman perlu ada, iaitu air mineral kena ada dalam backpack. Makanan yang boleh makan instant. Satu, kalau suka nak makan yang terus makan, nasi dan sebagainya sekarang banyak dah retort banyak. Yang keduanya, perlu ada makanan yang memberi instant energy seperti cookies, brownies dan sebagainya yang mengenyangkan dan memberi tenaga. Yang dia ada sweet sikitlah. Kurma pun terbaik juga. Gula-gula juga dan sebagainya. So ini sangat penting buat persiapan, dan kalau beli buat persiapan dalam beg emergency anda, letakkan pasti dia punya hayat dia lama. Dan kena sekali-sekala tengok bila dah nak due, ambil keluar buat. Kita perlukan solar. Sebab apa sekarang ni jangan beli power bank yang ada solar tu. Sebab dia tak kuat, dia punya energy to absorb, too small. Sebaiknya ialah gunakan solar panel. Apa itu, doktor, mungkin boleh jelaskan? Solar panel. Solar panel ni dia ni adalah menggunakan cahaya matahari untuk kita charge. Charge telefon, mengecas bateri telefon dan sebagainya. Baik. Dan semua yang kita pakai, itu dia. Perlulah menggunakan
solar, ini lebih cepat dia charge. Sebab kita ni kaya dengan matahari. Betul. So bila kita dah sedang lari mencari bantuan dan sebagainya, buka saja dan dia ada soket di belakang USB. So bateri pakai handphone, pakai power bank, semua kita pakai ni lebih selamat dan tentu-tentu kita ada bantuan. Kalau kita bencana, kita tak ada power point untuk electricity nak charge dan sebagainya. This is your life saving. Kita buat connection dan panggil orang dan sebagainya. Kemudian kita ada kit kesihatan. Dalam ini merangkumi semua, kena ada satu face aid kit, bandage dan sebagainya serta sebenarnya banyak dalam ni. Pakej ubat-ubatan, yang simple seperti selsema, demam, batuk, ubat sakit perut. Lebih-lebih lagi jika memang kita ada penyakit dan sebagainya. Dan satu lagi khas untuk penyakit-penyakit khas kronik yang memang kita ada. Penyakit yang kita perlukan ubat bantuan. Siapa yang ada diabetik, nak kena insulin, kena sedia. Kena buat satu set semua-semua ni. Even plaster pun, kita dah tak boleh pakai plaster sembarangan. Kita kena pakai yang waterproof and dustproof. Itu sangat-sangat penting. Melengkapi dalam ni. Kemudian kita ada personal kit. Dalam ini satu set persalinan pakaian. Alright. Kemudian sebab apa kadang-kadang kita pergi banjir basah dan sebagainya, kita ada persalinan yang lengkap. Telekung bawa ringkas-ringkas yang simple, yang ringan untuk kita tukar. Kemudian jangan lupa juga disposable underwear dan of course kalau yang topi kena ada, tapi yang jenis nipis yang senang dipakai sebab kita perlukan perlindungan. Kemudian bawalah digital tasbih kalau nak letak yasin dan sebagainya, silakan. Dan jangan lupa juga satu lagi yang sangat-sangat penting, ini adalah bag yang dipanggil emergency bag atau info. Dalam ni waterproof, dan mana you letakkan semua dokumen you. Betul. Yang penting letak cash juga sikit dalam ni. Jadi bila you buka apa-apa dia berlaku, you just tunjuk dengan para bantuan, okey ini saya punya surat nikah, pasport, IC, bank dan sebagainya. Dan nombor-nombor important yang kita untuk hubungi. Sebab kadang-kadang kita panik, phone tak ada. Jadi kita perlukan bantuan, kita kata boleh tak tolong cek anak saya okey tak, mak saya okey tak, nenek saya macam mana. You perlu ada nombor tu. So masukkan dalam ni, at least you lega bila you lari. Dan ini adalah kumpulan-kumpulan yang saya dah sediakan. Tetapi bila kita nak settingkan dalam beg emergency ni, ia perlu diagihkan ikut kumpulan umur. Ada juga cara dia. Ada cara dia. So nanti yang mungkin tak sempat di sini, so follow saya di Kiamat Iklim, #KiamatIklim bersama DSM. InsyaAllah saya akan ajar satu persatu. Dan saya kira memang info ini ataupun ini memang tips yang sangat berguna. Bukan sahaja nak tunggu bencana alam, tetapi mungkin na'udzubillah lah kalau manalah tahu rumah terbakar dan sebagainya. Ataupun memang untuk kawasan-kawasan yang selalu dilanda bencana banjir dan sebagainya. Memang satu tips yang sangat-sangat baik. Dan sangat mudah lagi satu, saya sangat-sangat menggalakkan semua orang standby kan benda ni, bag ni macam kita katalah macam beli insurans lah. You sediakan saja, you tak rugi apa pun. Okey, tak perlu risau pasal branding dan sebagainya. Okey, lepas tu letak saja depan pintu. Anything happen kita akan keluar rumah. Betul. So dan sediakan satu kasut yang sarung saja. Jangan pakai slipper, jangan kasut tinggi dan sebagainya. Okey, sarung, ambil bag, anak-anak semua dah tahu, zup keluar. Itu penting. Sebab tu drill untuk buat benda ni sangat-sangat penting. Follow saya, nanti saya akan ajarkan macam mana buat drill. Saya juga organize drill untuk budak-budak, untuk dewasa, untuk family. Ya, boleh hubungi saya. So insya-Allah. Dan ini macam saya kata hanya saya letakkan dalam kumpulan besar. Apa yang perlu ada semua dari sini. Bila kita susun, kita akan agih-agihkan ikut beg masing-masing. Itu sangat-sangat penting buat persiapan ini. Baik. Ya. Okey, jadi bagi pendapat Dr. Hatta sendiri, pendapat peribadi Dr. Hatta lah. Daripada segi cakna atau awareness rakyat Malaysia sendiri, adakah di tahap sedemikian untuk bersedia menghadapi banjir? Saya rasa buat okey, tapi mungkin dia untuk berapa hari ni untuk dia boleh bertahan? Kita boleh buat untuk 3 hari, tengok keadaan lah. Kalau kita rasa, saya selalu cadangkan untuk 3 hari lah at least. Sebab selalunya insya-Allah 3 hari tu bagi hari sudah boleh lah. Baik, baik. So bagi saya okey, mengikut peribadi saya 3 hari tu adalah cukup lah. Tapi satu lagi yang saya nak tambah, bila berlakunya banjir ke apa semua tu, kita akan terpisah Kala yang besar kita akan terpisah komunikasi dengan luar. So sebelum tu kemungkinan kita boleh bagi tahu, contohnya kalau kawasan kita ni high potential untuk dapat banjir, kita boleh bagi tahu okey, kalau tak dapat kontak saya atau family saya, jumpa kat sini, cari dekat sini. Sebab kita akan plan, kita akan pergi kat situ. So manalah tahu mungkin kita punya komunikasi tu memang rosak apa semua, dan saya rasa itu penting untuk orang tahu kita kat mana. So maybe mereka boleh buat pencarian lah. Memang dia tak perlu dah cari dalam kawasan yang besar. Dia dah boleh pinpoint. Okey, saya dah tahu dia memang kita akan jumpa kat sini kalau berlaku apa-apa bencana yang menyebabkan kita terpisah daripada
masyarakat ke apa ke. Baik, sebelum kita mengakhiri analisis kita pada ini, mungkin saya nak mendapat dapatan daripada Dr. Hatta berdasarkan pengalaman Dr. Hatta yang sudah pun mengembara ke banyak negara-negara. Mungkin apakah yang boleh dicontohi oleh pihak kerajaan bagi meminimumkan mungkin kerosakan ataupun pasca bencana-bencana alam ini yang berlaku kepada bumi ini, Doktor? Bencana alam secara umum. Apa yang boleh dicontohi oleh pihak kerajaan? Okey, contohnya kalau katakan kita ambil senario gempa dulu Okey, kalau katakan gempa tu which is sangat rendahlah kebarakalan dia. Okey, tapi kalau jika kalau dia punya magnitude scale tinggi boleh mencapai kerosakan bangunan, kemungkinan regulasi bangunan tu bolehlah kita mungkin boleh diwajibkan untuk membuat tahan gempa. Tapi buat masa sekarang lah saya perlu tekankan bahawa dengan rekod yang ada bangunan semua masih dalam keadaan baik. Walaupun kita telah kena beberapa kali gempa. Mungkin ada sedikit retak apa semua, tapi struktur bangunan utama tu dia tidak rosak ataupun hingga meruntuhkan bangunan. Baik. Okey. Kalau bila kita that one is for gempa. Gempa. Kalau untuk contoh tanah runtuh. Tanah runtuh is mungkin dia bukan directly bencana, tapi dia akan selalu berlaku apabila hujan lebat apa semua. So dia kita panggil dia boleh kategori sebagai bencana alam lah. Contohnya kita rumah berdekatan dengan kawasan slope contohnya. So contoh kita ada cerun di tepi rumah kita, cerun tu sangat vertikal ataupun tegak kan. So kita kena dah tahu aware dah, rumah aku ni is bahaya sebab slope tu tinggi dan rumah aku ni dekat dengan slope tu. So ada kemungkinan besar boleh menyebabkan slope tu dia tak stabil. Bila hujan lebat dia akan menyebabkan liquefaction which is pasir-pasir ataupun tanah-tanah dalam tu dia longgar. Mula-mula dia mampat. Bila air dah masuk dia akan longgar. Dia akan macam jadi air lah, kira dia akan dibawa air. Samalah macam kalau kita pergi di pantai tu, kalau air mencukupi pasir tu dia keras. Tapi kalau kita simak habis semua yang pasien castle tu kan. So konsep lebih kurang macam itulah. Jadi pemilik rumah memang kena cakna lah. Ya, betul. Bila ada pergerakan tanah tu, soal tu semua, dia akan kalau jarak dia dekat dia akan menghentam rumah. Dan juga perlu diingatkan juga bukan bahagian surface je, di bawah juga dia akan merosakkan struktur bangunan yang berdekatan dengan tanah runtuh tu. So mungkin kita perlu lihatlah. Kita perlu lihat mungkin contohnya bila ada slope-slope yang berisiko tinggi, kita perlu membuat maintenance lebih sikit. Sebab contohnya kalau kita buat selenggara yang sangat baik, saya rasa mungkin dia boleh tahan slope tu. Contohnya tanda-tanda dia mungkin kalau kita buat contohnya simen kan, kita simen untuk kuatkan slope tu, tapi dia dah mula retak sikit, and then dia punya saliran untuk keluarkan air daripada slope tu dah start terumbat. So kita kena tengok itu kat antara memang kita kena cakna lah. Okey Dr. Hatta, berbalik kita nak bercerita berkenaan dengan cakap-cakap berkenaan yang Malaysia akan dilanda gempa bumi dan sebagainya. Untuk kita mengakhiri analisis hari ini, adakah wajar jika penonton di luar sana atau rakyat Malaysia secara amnya di luar sana untuk berasa risau? Mungkin doktor boleh terangkan, orang kata once and for all untuk analisis ini. Terutamanya dalam pergerakan plat dan sebagainya. Jadi doktor silakan. Kalau kita dari segi yang saya bincang tadi tu mengikut pergerakan plate, mungkin dia efek dia, kesan dia mungkin kita hanya tempias saja di semenanjung Malaysia ataupun di Borneo, Sabah, Sarawak. So data juga, kajian juga ada menunjukkan, data-data juga menunjukkan bahawa skala Richter kan, magnitude ataupun keamatan gempa tu sendiri is kebanyakannya masih rendah. So rendah, even kita cakap pasal ada bukit tinggi contoh kita ada contoh dah terbuktilah dia ada reactivation fault. Fault ni adalah rekahan yang terbentuk. Orang buat kajian dia terbentuk masa lebih kurang 180 juta tahun dulu. Dia first terbentuk dan dia akan ada bergerak beberapa kali. Sebab kita panggil dia fault reactivation. Tapi pergerakan itu dia bukan sangat besar lah untuk menghasilkan bila kita bergesek dia akan ada menghasilkan rilis tenaga. So bila di tenaga dia akan menghasilkan seismik. Tapi seismik ni adalah rendah lah. Jadi kerisauan itu mungkin tidaklah
ke tahap yang seperti mana yang digembar-gemburkan. Tidak, saya rasa buat masa sekarang belum lagi. Wallahu alam akan datang nanti, sebab kalau ikut prediction plate tektonik, Australia dia akan berlanggar dengan semua Southeast Asia ni. Australia tu, negara Australia tu, dia sedang bergerak ke kita, tapi sangatlah lambat. Mungkin jutaan tahun. Sebab pergerakan plate tu dia bergerak hanya dalam 10 cm per tahun. Bayangkan 10 cm per tahun tu berapa jauh dia nak sampai tu. Baik, jadi memang tidak apa yang digusarkanlah. Terima kasih Dr. atas pencerahan itu. Baik, kita ada 1 minit sahaja lagi. Mungkin Dr. Sharifah ingin memberikan kata-kata kepada penonton di luar sana berkenaan dengan climate bencana alam dan kepersediaan kita. 1 minit, Dr. Sharifah, silakan. Baik, saya harap semua orang macam mana sekalipun jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan ada panic attack. Sangat penting untuk kita belajar tentang semua bencana alam. Ya, mungkin ini satu bahagian yang mengatakan gempa bumi, kita tak perlu bimbang. Tetapi perlu ingat bencana-bencana ini sedang berlaku sekarang ini. Ya, jadi perlu ambil berat, perlu ambil iktibar, perlu ambil perhatian dan buat persiapan mental, physical, emotional, segala-gala buat persiapan. Tak rugi untuk buat persiapan emergency kit supaya anda bersedia bila berlaku sesuatu bencana nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Sharifah, terima kasih Dr. Hatta. Itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Baiklah, jika dulu mungkin ramai yang tidak cakna dengan isu ini, tetapi hari ini sudah ada cakap-cakap di sekeliling. Mungkin kerana kerap kita menyaksikan bumi bergoncang, gunung memuntahkan isinya dan air melimpah ke segenap sudut. Fakta sains hari ini menyentak kita sebenarnya yang apa? Sedangkan Allah SWT telah memberi peringatan jauh lebih awal. Alam sudah berbicara, kita menjadi saksi. Ambil iktibar dan mungkin peringatan terbaik untuk kita. Hakikatnya, tangan inilah yang sebenarnya mengotorkan dan memusnahkan. Mungkinkah balasan Allah SWT kepada tingkah laku kita? Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Mungkin juga bumi sudah terlalu tua. Kita berdepan realiti, adakah mungkin inilah permulaan kepada pengakhiran atau sudah berada di kemuncaknya? Dan sudahkah kita bersedia? Saya Nani Roslan, satukan ummah dengan ilmu dalam membentuk Malaysia Madani. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.